Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang dia, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri pada kita taufik untuk kita sama-sama dapat meneruskan kuliah ataupun muzakarah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati ini. Dan alhamdulillah, sidang jemaah, hadirin hadirat penonton daripada jemaah surah An-Nur Bandar Puteri Kelang, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kesungguhan kita ini sebagai salah satu perkara yang merujuk kepada berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala, kita masih lagi meneruskan daripada bab berkenaan dengan syukur, berkenaan dengan syukur. Jadi insya-Allah kita sambunglah muzakarah kita ni, muka surat. Hari tu kita dah tamatkan muka surat 73. Jadi sekarang kita 72 dan hari ni insya-Allah kita masuk muka surat 73. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita ni. Nampaknya panjang betul PKP kita ni, masya-Allah. Semoga Allah Taala mudahkan, segerakan ujian-ujian ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita dalam meneruskan amal ibadah kita, insya-Allah. Jadi apapun, yang pertama-tama kita kena syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat 80 dah kita ni kan. 83 silap tadi. 83. Jadi sekarang ni kita kena syukur pada Allah. Walaupun dalam keadaan kita sedang diuji, macam kita dah baca sebelum ni, yang kita kena faham bahawasanya walaupun dalam keadaan kita sedang diuji dengan keadaan wabak, dengan keadaan SOP, pertama kita syukur terhadap apa setakat mana nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Masih lagi kita dapat buat kuliah online, masih lagi ada wakil-wakil kita untuk melepaskan fardu kifayah, dapat pergi azan, dapat pergi solat berjemaah, melepaskan fardu ain kita, kan? Tetapi dalam hati kita kena ada rasa hiba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, dan ujian ini ujian yang sangat berat kerana ia melibatkan agama. Kalau macam yang saya bagi tahu sebelum ni lah, kalau ujian itu sekadar ujian kesihatan, sekadar ujian ekonomi, itu sabarnya dalam bentuk yang lain. Sabar itu sabar kita menanggung. Tetapi bila ia sampai kepada melibatkan agama, kita nak pergi masjid, surau pun tak dapat. Kalau pergi pun dihadkan. Kalau pergi pun dapat pergi ramai-ramai pun kena jarak-jarak. Maksudnya kita tak dapat nak sempurnakan agama sebagaimana yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Maka kita kena rasa hiba, kita kena rasa sangat risau, kita rasa runsing, kita rasa sedih, dan kita kena banyak bertaubat, beristighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah maksudnya saya nak suruh kita langgar SOP, tak. Kita hormati kerana itu adalah keputusan para alim ulama kita, mufti kita, keputusan oleh pihak yang berwenang, Jabatan Agama, Majlis Agama Islam dan sebagainya. Itu kita taati mereka sebagai ulil amri. Itu tak ada masalah. Ini kita bukan cerita masalah hukum hakam. Kita bercerita tentang hati dan perasaan kita. Sebab apa kita buat ni? Kerana darurat. Kerana alim ulama kita, pakar-pakar kesihatan kita, pakar-pakar keselamatan kita, dan mereka telah berpuas hati keadaan kita ni sangat-sangat darurat, bahaya, kena kekang masalah penyebaran wabak COVID-19 ini.
Maka kita ikut saja, kita taat, tetapi kita kena faham taat kita itu kerana ia memang kita faham ia adalah satu darurat yang telah dipersetujui di peringkat mereka yang ada tanggungjawab ataupun kuasa untuk menilai, menimbang, menentukan, memutuskan. Jadi oleh kerana darurat, dia dua perkara yang sangat berbeza, kan? Kita buat itu kerana darurat dengan kita buat tu dengan kita rasa suka. Contoh dia ginilah, contoh dia. Katalah makan babi ni haram. Haram makan babi ni. Memang sepakat dalam Quran pun jelas haram babi ni makan. Tapi kalau darurat kita dibenarkan. Nampak tak? Maknanya kita katalah timbul satu keadaan kita ni duduk tengah hutan, bukan hutan lah. Kalau hutan pun tak darurat mana lagi, kita boleh makan daun kayu lagi. Katalah kita ni dah duduk tengah padang-padang pasir, kan? Dah 3-4 hari tak ada makanan. Tiba-tiba melintas anak babi depan kita. Pada masa tu bolehlah kita makan babi tadi. Bukan kerana babi tu halal, tetapi kerana darurat yang berlaku menyebabkan kita boleh untuk makan. Tapi makan itu hanya sekadar melepaskan darurat. Makan itu sekadar melepaskan darurat. Tak boleh pula kita makan, wih sedap juga babi ni rupanya. Itu masalah. Itu hukum dah lain. Memang makan babi itu dibenarkan pada saat itu, pada ketika itu, pada tahap itu. Tetapi kalau kita mula rasa, bagus juga, sedap rupanya lagi babi ni, daripada 1 peha kita makan 2 peha, itu tak boleh. Kita hanya dibolehkan makan halal masa itu babi itu hanya sekadar kita melepaskan daripada mati, daripada binasa. Mana makan sekadar kita lepaskan diri kita daripada mati kebuluran, itu cukup. Tak adalah sampai sendawa. Itu dah bukan darurat namanya, kan? Macam tu juga kita, tuan-tuan. Kita tak dibenarkan datang, Jumaat tak dapat, itu darurat. Jadi yang tak datang Jumaat kerana darurat diputuskan demikian, itu tak apa. Tapi yang tak bolehnya apa? Kita mula rasa, okey juga macam ni. Dan kita dah hilang rasa riba, hilang rasa susah hati. Jadi itu masalah. Itu masalah. Saya teringat kisah satu orang ulama. Siapa dah nama dia? Yang pada masa tu di zaman satu khalifah. Yang mana khalifah pada masa itu dia bermazhab Mu'tazilah. Jadi dia banyak menghukum alim ulama, dipenjarakan. Jadi alim ulama ini, satu orang ulama besar ni, apa nama dia saya lupa lah. Ulama besar ni dia tiap-tiap kali bila Jumaat dia akan minta izin untuk mandi, dia akan rapikan diri dia, dia akan bersiap-siap dengan wuduk dan sebagainya, dan bila masuk waktu dia akan pergi panggil pengawal, minta izin untuk pergi solat Jumaat. Dia ni masuk bukan kerana jenayah, dia masuk ni hanya kerana dia ni tak bersependapat dengan pemerintah, dengan khalifah pada masa itu, maka dia dihukum. Dia buat macam tu. Kemudian of course lah, memang tak dibenarkan lah untuk pergi solat, kan. Bila tak benar untuk solat, barulah dia kata, ya Allah, aku dah usaha, dah sampai tahap ni aku usaha, maka aku tak dapat. Dia dah siap-siap dah ni untuk solat. Aku tak dapat, ya Allah, inilah kemampuan aku. Baru dah dia sembahyang zuhur. Baru dia sembahyang zuhur. Okey. Jadi kita macam ni. Kita dari segi darurat, betul kita tak pergi kerana ada darurat, arahannya dah diputuskan demikian. Tetapi jangan rasa selesa. Jangan kita mula rasa okey juga. Jangan mula kita rasa okey kalau macam ni. Itu tak betul. Itu musibah lagi besar. Kita mula merasa selesa dengan meninggalkan agama, melanggar perintah Allah, itu satu musibah. Kita kena buat macam kita makan babi tadi. Makan kerana darurat, kita makan, tapi sekadar nak lepaskan darurat. Hati kita tak reda pun. Begitu juga kita dengan masalah kita tak dapat berjumaat, kita tak dapat nak pergi semayang,
Sembahyang Jumaat tu wajib, sembahyang fardu kifayah, kan? Jadi kita, ataupun kalau kita lah ditakdirkan satu masa, insya-Allah kita dibenarkan ke surau masjid, dapat sembahyang, tapi kena duduk saf jarak-jarak, pun kita boleh, kita kena wajib ikut sebagaimana yang diputuskan oleh ulil amri, oleh para mufti dan sebagainya. Tetapi dalam hati kita kena ada hiba, rasa sedih kerana agama telah berkurang dalam kehidupan kita. Tahap agama yang Nabi SAW telah tunjukkan, wariskan kepada kita, kita telah terpaksa tinggalkan kerana darurat. Kita kena ada rasa sedih. Ya Allah, aku buat ni kerana darurat, ya Allah. Dan jangan sampai timbul dalam hati kita, okey juga sembahyang macam ni kan. Jauh-jauh tak adalah, sempit, rasa pun selesa. Wal'auzubillah. Ini kalau ada rasa macam tu, itu satu masalah lain. Tak boleh, kerana itu menyanggah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyanggah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyanggah apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merapikan saf sampai begitu bersungguh-sungguh. Merapikan saf itu bersungguh-sungguh. Sampai Nabi akan bergerak dari ujung sana ke ujung sana saf, siap bawa kayu lagi nak betulkan, luruskan, betulkan dada, betulkan bahu, samakan tumit dan sebagainya. Punya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ingatkan, sempat bagi tazkirah lagi, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salah. Hendaklah kamu betulkan saf, kerana saf itu, membetulkan saf itu, kesempurnaan saf itu adalah kesempurnaan min tamamis salah, daripada kesempurnaan salat. Maknanya sempat bagi tazkirah sampai macam tu Nabi punya penekanan. Jadi kita tak bolehlah sewenang-wenangnya hanya lama-lama makin rasa seronok. Yang seronok ini bahaya, tuan-tuan. Yang ini kita kena istighfar lagi besar daripada kita tak dapat datang masjid, kita tak dapat pergi surau, kita tak dapat datang berjemaah di surau masjid, kan? Jadi yang nak kait dengan syukur tadi, apa dia? Apa pun kita syukur dulu dengan tahap yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Kalau Allah Ta'ala izinkan 6 orang, 3 orang pergi, syukur dulu, alhamdulillah. Semoga la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, kami tambah lagi untuk kamu. Jadi kita kalau syukur, Allah akan tambah lagi. Allah akan tambah lagi. Itu maksud dia. Maksud dia. Jadi kita ni insya-Allah kita syukur dengan apa yang tahap yang ada. Semoga Allah akan tambah nikmat, akhirnya Allah buka lagi. Okey, suasana semakin elok. Tapi dalam masa yang sama kita kena tingkatkan istighfar kita, kita kena tingkatkan rasa hiba, sedih, risau kita, dan kita beristighfar dengan penuh rasa risau, sedih, malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, musibah ni dia azab. Musibah ni azab. Dia azab dengan rahmat ni dia macam ni. Rahmat turun banyak, musibah akan terangkat. Kalau rahmat sikit, musibah yang akan turun banyak, kan. Jadi kita kena banyak istighfar, kerana istighfar itu membawa rahmat yang besar. Dengan penuh kita kena tiap-tiap hari mohon sembahyang taubat lah, mudah cerita. Kalau boleh tu tiap-tiap hari pastikan ada 2 rakaat kita sembahyang taubat. Bagi tahu pesan pada anak isteri kita, kawan-kawan jiran kita, bagi tahu, ustaz pesan kita kena sembahyang taubat banyak-banyak. Bukanlah salah kita tak dapat pergi masjid, tak dapat buka masjid, tak dapat makmurkan masjid, tetapi ini semua ujian Allah lah, nak tengok kita sejauh mana merintih kita dengan Allah SWT, sejauh mana hiba kita dengan Allah Ta'ala, melihat tahap agama telah turun. Tahap agama telah turun. Tak terfikir dek nenek moyang kita yang sampai tak boleh pergi sembahyang ni, sampai tak boleh masuk masjid, sampai orang yang dah pergi pun kena halau balik. Bahkan kalau pergi lebih kena saman pula. Maknanya tak terbayang di kepala otak datuk nenek kita. Suasana ini telah wujud kerana ujian-ujian ini. Jadi kita kena istighfar banyak, taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong share mesej ni pada semua jiran-jiran kita. Share kan. Kalau boleh tuan-tuan, tengok line rumah tuan-tuan tu, pastikan pergi ketuk pintu tiap-tiap orang, bagi tahu, insya-Allah ustaz kata kita kena sembahyang taubat kurang-kurang 2 rakaat setiap hari.
Kenapa suruh dia tengok rakaman ni, tengok dalam Facebook kan? Tengok dalam Facebook. Facebook surau. Supaya semua dengar, semua satu, kita akan dapat satu kerisauan. Bila kerisauan yang sama, fikir risau yang sama, Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala akan ubah keadaan. Penting tuan-tuan. Penting. Jadi kita syukur dulu dengan apa yang setahap Allah Ta'ala bagi. Jadi maksud syukur itu kita banyakkan taubat, kita banyakkan solat, kita solat taubat kita, istighfar kita 1000 kali sehari. Lebih lagi pun tak apa, tak ada masalah kan. Kita menangis dengan Allah, munajat dengan Allah. Ya Allah, bukalah balik, ya Allah, rindu dah aku nak pergi rumah Engkau. Dan kita azam sungguh-sungguh. Kalau Allah Ta'ala dah bagi nanti buka balik pintu rumah dia ni, kita akan datang sungguh-sungguh, kita akan makmurkan sungguh-sungguh, kita akan ajak lagi orang lain untuk datang sama-sama rumah Allah Subhanahu Ta'ala. Bukan setakat kita bawa diri kita ulang-alik, tapi kita akan usaha orang lain pun dapat datang rumah Allah Subhanahu Ta'ala, dapat ulang-alik juga rumah Allah Subhanahu Ta'ala. Baik, kita sambunglah muka surat baru kita ni 83 dah. Nak habis dah kita ni tuan-tuan. Masih lagi pada bab syukur. Kata pengarang, dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna syukur itu melainkan syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan adanya. Apa maksud dia ni? Syukur itu, apa dia syukur yang sempurna? Iaitu apabila kita melihat dalam memandang setiap apa yang Allah Ta'ala lakukan pada kita, perkara yang terjadi pada kita, yang kita kata bersyukur itu, maka kita kena melihat meluaskan, maknanya kita memahami akan segala hikmah-hikmahnya. Lagi kita bersyukur kan? Lagi kita bersyukur. Maka melihat dia pada tiap-tiap suatu itu pada hikmah. Tu maksud meluaskan tadi. Dia bukan setakat kata alhamdulillah dapat nikmat, syukur nikmat. Bukan setakat tu. Tetapi kena dia melihat pada hikmah dan rahsia dan yang kasih Allah Ta'ala padanya, maka mengerjakan ia akan dia. Maksudnya apa? Dia bersyukur itu kerana dia melihat beberapa perkara penting. Pertama ialah hikmah kepada satu-satu perkara. Yang kedua ialah rahsia di sebalik sesuatu perkara itu. Bila dia memandang ini, dia melihat, memahami hikmah ini, maka sudah tentu syukur dia itu semakin sempurna, semakin besar. Dan juga melihat kasih Allah Ta'ala padanya. Dia kena lihat ini adanya hubungan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mengerjakan ia akan dia pada dia. Maknanya dia buat satu-satu perkara tadi dengan penuh rasa syukur kerana dia faham apakah hikmah, apakah rahmat Allah di sebalik perkara itu. Jadi orang yang dapat syukur yang lebih sempurna ialah bukan setakat dia dapat bersyukur, berterima kasih, rasa Masya Allah, nasib baiknya Allah Ta'ala bagi pada aku nikmat ini, rasa sangat bahagianya Allah Ta'ala bagi, tetapi dia melihat pula tentang apakah hikmah di sebalik satu-satu perkara. Maka mengerjakan ia akan dia. Sebab tu dia buat satu-satu perkara tu. Jadi ini kita bercerita tentang kesempurnaan syukur yang sempurna tadi. Syukur yang sempurna. Syukur yang sempurna. Sebab syukur pun banyak tingkat kan. Tapi apa pun kita nak usahakan supaya kita dapat syukur yang sempurna. Syukur yang akan menyebabkan kita ini dapat segala yang dijanjikan yang kita dah dengar sebelum ni. Syukur yang akan menyebabkan Allah tambah nikmat, syukur yang akan menyebabkan Allah SWT bersama kita, syukur yang akan menyebabkan Allah bagi ganjaran yang sangat besar kan. Sangat besar. Baik, kata pengarang lagi, dan bermula mereka yang tiada melihat ia akan dia. Tapi kalau satu orang yang tak dapat nak faham apa hikmah dia, apa rahsia,
hendaklah melakukan ia akan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana di dalamnya berapa hikmah dan rahsia sekalipun tiada mengetahui kita akan dia. Apa maksud dia? Gini, kalau kita tak dapat nak faham hikmah dia tu, jadi kita nak bersyukur juga semata-mata kerana kita kena yakin ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita nak taat juga Allah SWT, nak gunakan anggota tubuh badan kita ini untuk taat pada Allah Ta'ala sebagai tanda bersyukur kita tadi, semata-mata bukan kerana kita nampak rahsia dia, tapi kerana kita nak ikut Nabi SAW. Kerana kita nak mengikuti sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, Sufyan As-Sauri dia pernah kata, satu amal itu tidak akan diterima sehinggalah niat dia tu betul, kan? Sehingga niat tu betul, dan amalan dan niat ini tak akan diterima sehinggalah dua-dua ni mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni nak usahakan yang tu. Makna kenapa kau buat ni? Kenapa kau rasa ni bersyukur? Kerana apa? Kerana ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, macam ni Nabi buat. Maka itulah yang kita nak buat. Jadi tak dapat faham hikmah tak apa. Tak dapat ini, maka kita kena buat dengan kasat kita, dengan penuh yakin kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana di dalam sunnah itu pasti ada kejayaan. Dan bahawasanya mereka yang mengerjakan maksiat, ini bercerita tentang orang yang dikatakan sebagai kufur. Syukur ni lawan dia bukan unsyukur. Syukur ni lawan dia ialah kufur. Jadi bagi satu orang yang tidak bersyukur sama dengan kufur. Ini nak cerita tentang orang yang kufur. Dan kata pengarang, dan bahawasanya mereka yang mengerjakan maksiat itu telah kufur ia akan beberapa banyak daripada nikmat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita gagal untuk bersyukur, ia sinonim dengan kita melakukan kufur. Berat tu. Sebab tu syukur ni dia bukan kata syukur lawan dia tak syukur. Tak. Syukur lawan dia kufur. Kalau kita tak syukur, kita kufur. Jadi kufur yang macam mana? Ini yang dipanggil sebagai kufur nikmat. Sebab tu dia kata kufur ia akan beberapa banyak daripada nikmat Allah Ta'ala. Contoh, dia kata sini, sekalipun maksiat itu dosa kecil, seperti orang yang melihat kepada perempuan ajnabiyah. Dosa kecil. Bukanlah berzina dosa besar. Bukanlah buat mukaddimah zina, maka itu dosa besar. Sampai pegang, sampai apa. Tapi kalau dia perempuan tu tak pakai tudung, kita tengok, kan? Bukanlah kita nak tengok pun, kadang tu dia melintah depan kita, atau kita kena ada terpaksa kerana satu-satu urusan, maka itu dosa kecil, kan? Tapi walaupun dosa kecil, sebenarnya kita sedang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata pengarang kita. Dia bagi contoh ialah dari segi melihat perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram kita, maka telah kufur. Yang mana kufur tadi? Dia telah kufur ia akan nikmat mata. Maknanya mata ni nikmat Allah, patut dia syukur. Apa maksud syukur? Dia gunakan mata untuk taat perintah Allah, mengikut perintah Allah Ta'ala. Tapi bila dia tengok benda yang tak patut dia tengok, sebenarnya dia sedang kufur dengan nikmat mata. Dan telah kufur ia akan nikmat cahaya matahari. Ingat, nak melihat tu bukan mata saja. Kalau kita ada mata, tapi duduk dalam bilik gelap, tak ada cahaya, tak nampak juga. Maknanya yang kenapa kita boleh nampak perempuan tadi tu, kerana duduk dekat terang. Kenapa terang? Ada cahaya matahari. Sebab itulah kita boleh nampak. Maknanya kita telah kufur dengan nikmat cahaya matahari tadi. Bukan setakat nikmat mata, tapi nikmat cahaya itu pun kita kufur juga. Dan telah kufur dia akan segala nikmat yang tiada sempurna melihat melainkan dengan dia, seperti matanya dan matahari dan langit
kerana tiada sempurna melihat melainkan dengan mata. Dan tiada sempurna matahari dan cahayanya melainkan dengan langit. Maka telah kufur ia dengan beberapa nikmat Allah Ta'ala di bumi dan di langit. Tu dia nak punya kait. Bila kita guna mata kita buat benda yang tak sepatutnya kita tengok, sebenarnya kita bukan setakat kufur dengan mata, kita kufur dengan nikmat cahaya matahari. Kita kufur dengan cahaya matahari ni tak, kalau tak ada langit, tak ada cahaya matahari. Mana kita kufur dengan langit pula. Masya Allah. Berat tu. Sebab tu benda syukur ni lawan dia kufur. Kufur ni berat tuan-tuan. Sebab tu kita kena hati-hati. Maka kata pengarang lagi, maka tiada sempurna dan kias olehmu atas ini akan segala maksiat yang lain. Macam itulah. Jadi kita kiaskanlah dengan telinga kita, kita kiaskan dengan tangan kita, kiaskan tentang lidah kita, mulut kita, kiaskanlah dengan kaki kita. Adakah kita gunakan semua anggota kita ini mengikut tujuan yang dia dicipta oleh Allah, atau kita langgar perintah-perintah Allah menggunakan anggota-anggota ini? Maka ini semua samalah macam mata tadi. Kau kias-kias, kau faham-fahamlah macam mana. Jadi kata pengarang, dia tak adalah nak bagi contoh tu satu persatu, tapi kita faham-fahamlah, kita kias-kiaskanlah semua nikmat-nikmat yang lain. Maknanya berantai-rantai kufur kita tu. Ni dia panggil kufur nikmat. Kalau dengan mata bukan setakat kufur nikmat mata, kita kufur nikmat cahaya, kita kufur nikmat matahari, kita kufur nikmat langit, kita kufur nikmat bumi ni. Banyak kufur kita tu. Dan begitulah juga dengan maksiat yang lain. Kerana tiada dapat mengerjakan satu maksiat melainkan dengan beberapa sebab dan beberapa nikmat yang melazimkan oleh ada semuanya akan menjadikan langit dan bumi, dan bahawasanya tiada sempurna syukur melainkan daripada mereka yang menunaikan ia akan dia dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketunggalannya. Mana tauhid dia dengan sempurna dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kerana sesuatu yang lain daripadanya. Maknanya tauhid dia tu betul dengan Allah. Dia buat ni semata-mata kerana nak suruh Allah suka, kerana Allah semata-mata. Dia gunakan anggota dia untuk taat perintah Allah kerana Allah, dan dia elakkan anggota dia ni daripada melakukan yang Allah Ta'ala tak suka pun kerana Allah, kerana Allah. Semata-mata kerana tauhid dia yang murni pada Allah Subhanahu Taala, tiada kerana sesuatu yang lain daripadanya. Maka kerana yang demikian hendaklah menyebut hamba akan ikhlas. Jadi sebenarnya perenggan ini dia nak bawa daripada syukur, dia nak tarik kepada ikhlas pula. Jadi dia kata wallahu alam, lepas pada ni kita akan masuk bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Tuan-tuan, bila dah nak masuk ikhlas ni maknanya nak habis dah ni kitab kita ni, insya-Allah. Dah tak berapa banyak dah. Mungkin 2-3 pertemuan lagi khatamlah kitab kita ni, insya-Allah. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita kefahaman tentang perkara yang kita bincang ini. Dah banyak dah kita dah bincang kat depan ni, daripada sifat anggota yang 7, kemudian daripada sifat-sifat yang tercela, sekarang ni sifat-sifat yang terpuji. Maka sekarang ni kita dalam proses nak menghiaskan diri kita dengan sifat-sifat ni. Tapi kita kena faham, tahu satu cerita, satu bab. Tahu tu satu bab. Oh, syukur ni macam ni dihuraikan dah. Tetapi dapat bersyukur itu kita kena latih diri kita. Macam itulah yang lain-lain pun, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik untuk kita faham perkara ini, kita dapat amalkan, dan seterusnya kita dapat sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana
ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.